Baik, kita muliakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabir rizam syahidahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi alim azim. Baik. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maksudnya, tiadalah Nabi Muhammad itu bapa kepada salah seorang daripada kamu, akan tetapi dia merupakan Rasulullah dan dia merupakan kesudahan para nabi. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra Muhammad Rasulullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat, insyaallah. Alhamdulillah. Ya mati Fadil Tuan Imam kita Haji Buana Imam kita baca doa sampai dia tak sampai nak amin. Yang saya hormati pengurusi, kemudian hormati Tuan Bilal, kemudian Jatuh Kuasa Surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah tauhid ya. Sifat 20, kitab sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi saya ngajar bab tauhid, malam ni tauhid lagi. Malam besok pun tauhid juga, tuan-tuan. Baik. Kita lihat di muka surat 125, betul tak? 125 kan? Sifat-sifat para rasul alaihi salatu wassalam. Sifat para rasul alaihi salatu wassalam. Betul ya? Baik, qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidai amin. Tajuknya sifat-sifat para rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang kita kembali kepada perbincangan mengenai akidah yang masih belum selesai lagi.
iaitu sifat yang wajib diketahui bagi Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam dan Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam, di mana terdapat 4 sifat kesemuanya yang wajib kita tahu. Yang pertama sidik. Sod dan Yaqub, sidik. Apa makna sidik? Benar. Mana sidik ialah benar, iaitu sekalian perbuatan, perkataan dan kelakuan mereka itu adalah benar. Mana sekalian perbuatan Rasul, kemudian sekalian perkataan Rasul, dan juga sekalian kelakuan Rasul adalah benar. Yang ini mereka tidak pernah berbohong sama sekali, sama ada percakapan, perbuatan dan juga pada diamnya juga. Sama ada segi percakapan, perbuatan dan juga pada diamnya juga, sukut atau sukut yang pun berada dalam benar. Dan benar sekali perkara yang telah sampai oleh mereka itu kepada kita semua, seperti sekalian berita yang gaib, dan berita Nabi-Nabi alaihi salatu wasallam yang dahulu, dan berita-berita hari kiamat, dan berita-berita tentang hari kebangkitan, hari kiamat, seperti syurga, neraka dan juga lain-lain lagi lah. Kebenaran ini termasuk juga dalam bergurau senda mereka. Kebenaran ini termasuk juga dalam bergurau senda mereka. Dan mustahil lawan bagi sidik itu ialah dusta. Lawan sidik adalah kazib ataupun dusta. Jadi mustahil lah Rasul itu, para Nabi itu dalam keadaan berdusta. Kerana kalau berdusta sudah tentu tidak ada orang yang akan mengikut cakap dia. Betul tak? Begitu juga kalau kita berdusta sekalipun, kita cakap bohong dengan isteri kita, kita cakap bohong dengan anak-anak kita, nak tak anak-anak kita itu percaya pada kita, ikut cakap kita? Nak tak? Kan? Sekali mungkin dia ikut, tapi kalau ada banyak kali pun dia tak akan nak ikut. Kan? Kawan kita betul tak? Kalau kita bercakap bohong dengan kawan kita, kan, lama kelamaan mungkin kali pertama mungkin dia akan percaya cakap kita, tapi bila lama kelamaan akhirnya tak percaya lagi lah, dan kemungkinan besar kita akan kehilangan kawan apabila kita terus bersikap berdusta. Dan sesiapa pun tidak akan ingin mengambil kita sebagai kawan rapat kalau seandainya kita berdusta ataupun berbohong. Baik, ulai telah lihat dalil sidik, mana dikatakan para Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang benar. Adapun dalil yang menunjukkan para Rasul alaihi salatu wassalam itu bersifat dengan sidik atau benar, itu iaitu jikalau sekiranya mereka itu berdusta, nescaya jadilah perkhabaran Allah Ta'ala itu pun dusta juga. Okay? Jadi kalau seandainya para Nabi dan Rasul itu mereka berdusta, sudah tentu apa yang diceritakan tentang alam ghaib, kan, apa dicerita dalam Quran, apa yang hubungan yang mereka dapat, perkhabaran-perkhabaran yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dusta jugalah, bohong. Jadi mustahil bagi mereka begitu. Baik, kemudian nescaya jadilah perkhabaran Allah Ta'ala itu pun dusta juga, kerana Allah Ta'ala membenarkan dakwaan kerasulan para Rasul alaihi salam itu dengan menzahirkan mujizat mereka. Mujizat adalah sebagai menepati kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wazkur fi kitab Ibrahim, wazkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Maksudnya, baca olehmu wahai Muhammad fil kitab. Fil kitab mana dalam Quran? Berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh baca? Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah merupakan seorang yang siddiqan, seorang yang benar. Lagi dia merupakan seorang nabi. Surah Maryam ada satu. Okey, semua sekarang ni timbul persoalan lah. Bila kalau kita baca Al-Quran ni, bahawa Nabi Ibrahim ni seorang yang benar, so bagaimana pula ada orang mendakwa Nabi Ibrahim tu pernah berbohong?
Bagaimana pula orang pernah mendakwa Nabi Ibrahim itu pernah berbohong? Ikut sejarahnya, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kali yang pertama ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud. Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Wahai Ibrahim, adakah engkau yang merosakkan berhala kami?" Wahai Ibrahim, adakah engkau yang telah merosakkan berhala kami? Apa jawab Nabi Ibrahim AS tuan? Dia kata, "Bal fa'alahu kabiruhum haza." Bahkan yang melakukan itu adalah yang paling besar di kalangan patung-patung itu. Bahkan yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar di kalangan berhala-berhala itulah. Dialah yang melakukan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kaum dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata, "Wahai Ibrahim," dia kata, "bagaimanakah keadaan kau?" Dia kata, "Inni saqim." Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit. Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit. Ketika kaum dia mengajak dia keluar, kepada ada satu upacara lah mengajak dia keluar. Tapi Ibrahim ini tinggal, dia tak nak keluar daripada perkampungan dia. Tujuan Ibrahim tu dia tak keluar sebab apa? Kerana dia nak merosakkan berhala-berhala yang disembahkan oleh kaum dia bersama dengan Namrud. Jadi bila ditanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tak keluar?" Dia kata, "Inni saqim." Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga itulah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Siti Sarah isteri baginda Nabi Ibrahim AS. Ketika isteri Nabi Ibrahim AS itu bermusafir bersama dengan Siti Sarah, mereka bersinggah di satu tempat ataupun satu negeri, yang mana negeri itu mempunyai seorang raja yang zalim. Dan Siti Sarah ni dia seorang yang cantik lah. Cantik, lawa lah. Jadi oleh kerana mereka dah singgah di satu negeri yang rajanya zalim, maka kecantikan Siti Sarah tadi rupa-rupanya diketahui oleh orang-orang suruhan raja ataupun tentera-tentera raja lah begitu. Sedangkan raja seorang zalim. Jadi bila dia nampak Siti Sarah ni cantik, maka mereka pun mengagulah kepada raja. Dia kata, "Tuanku," dia kata, "ada seorang lelaki dan perempuan masuk dalam kawasan kita ini, dan saya dapati perempuan itu yang berada bersama dengan seorang yang cantik." Maka raja, "Apa lagi? Pergilah tangkap." "Pergi tangkap, bawa sini," kata raja. Maka disampai kepada Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Dan mereka pun ditangkap dan dibawalah kepada raja. Sampai kepada raja, maka raja bertanyalah kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, "Siapakah wanita bersama dengan engkau ini?" Siapakah wanita bersama dengan engkau ini? So apakah jawab daripada Nabi Ibrahim AS? Dia kata, "Ini adalah saudaraku. Ini adalah saudaraku." Tapi dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim dah tahu dah bahawa raja ini tentu dia terpikat dengan Sarah dan cuba nak mengambil sesuatu tindakan lah yang tak baik kepada isterinya Siti Sarah. Tapi dalam masa yang sama tuan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menghindarkan mereka daripada kejahatan daripada raja tadi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi daripada situ, meninggalkan isteri dia dengan raja tadi. Kemudian raja cuba menangkap isterinya, istilah Siti Sarah, dan cuba memeluk Siti Sarah. Perempuan lawa cantik kan? Tuan pun sama juga. Kalau tuan nampak perempuan cantik lawa kan, dah gila bayang macam tu. Betul tak? Betul Imam? Tak? Okey. Maintain lagi kan? Boleh kawan.
Baik. Jadi raja tadi tuan-tuan, dia tertarik dengan kecantikan Siti Sarah tadi. Maka lalu dia cuba menangkap dan memeluk Siti Sarah. Tiba-tiba Allah SWT mentakdirkan bahawa kaki dan tangan raja tadi kaku. Kaki dan tangan raja tadi kaku, tak boleh buat apa-apa. Bila tangan dah kaku, maka dia tersedar akan kesalahan dia, tersilap dia. Lalu dia berkata kepada Siti Sarah, dan wahai perempuan, dia kata, kan boleh tak kau doakan kepada Tuhan kau supaya aku ni dapat bergerak semula, dan saya tak akan buat lagi kesalahan saya lah. Maka Siti Sarah pun berdoa kepada Allah supaya dipulihkan akan raja tadi. Kemudian bila raja dah pulih, kemudian raja cuba mengambil tindakan lagi dengan cuba menangkap Siti Sarah kali yang kedua. Bila nak tangkap kali kedua, tiba-tiba macam tu juga yang berlaku kepada raja tadi. Dia tak boleh bergerak dan tangan kaki tak boleh bergerak, dia kaku begitu. Maka raja pun minta maaf sekali lagi dan kata pada Sarah supaya, wahai perempuan, kau doalah kepada Tuhan kau supaya kan kau pulihkan aku daripada benda ini. Kemudian bila dah pulih, memang dia tak nak lagi buat dan dia mengaku kesalahan dan kesilapan dia. Tetapi raja dia kata apa? Dia kata kepada tenteranya, dia kata, wahai tenteraku, dia kata, kau hindarkanlah perempuan ini daripada tempat ini. Kerana dia dikuasai oleh syaitan gitu. Kerana perempuan ini dikuasai oleh syaitan. Nyahkan perempuan ini daripada sini. Maka lepas tu Siti Hajar pun, Siti Sarah pun dibenarkan beredar pada situ. Kemudian raja menghadiahkan seorang perempuan bersama dengan dia, ialah Siti Hajar. Yang mana Siti Hajar itu akhirnya berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Macam tu. Okay? So maknanya tuan-tuan, ada 3 pembohongan di situ yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. So seolah macam bila ada berlaku begitu, seolah macam Nabi ni boleh berbohong lah macam tu. Jadi itulah, ini persoalan dia. So maknanya Nabi itu bukan seorang yang siddiq lah. Ibrahim ni bukan seorang yang siddiq lah. Sedangkan dalam kitab disebut, dan tadi wazkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Baca oleh kamu Muhammad dalam Quran berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, innahu, sungguhnya ia seorang yang siddiq, seorang yang benar, lagi dia merupakan seorang nabi. Okey. Jadi kita kembali kepada cerita tadilah. Yang pertama, kisah berkenaan dengan berhala tadi. Di mana ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kaukah yang melakukan kerosakan kepada patung-patung itu? Maka Nabi Ibrahim dia kata, bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan ataupun tetapi yang melakukan itu ialah patung yang paling besar daripada ini. Jadi patung yang besar itu yang melakukan. Okey, jadi jawapan ini sebenarnya di segi zahiriat ni macam seolah membohong, tetapi sebenarnya dalam bentuk penghinaan. Dia dalam bentuk penghinaan kepada Namrud, yang mana hakikat apa yang mereka sembah itu, Namrud sembah itu, tidak ada kuasa apa-apa. Dia tak ada kuasa apa-apa kan. Patung ni sembah, mana ada kuasa apa-apa. Yang ada kuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan Nabi Ibrahim tu di segi zahiriatnya macam seolah berbohong, tetapi lebih kepada orang kata memperhinakan kepada Namrud supaya dia sedar bahawa apa yang dia sembah itu tidak ada manfaat apa-apa. Malahan Namrud pula berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, takkanlah aku nak tanya yang paling besar, mana dia boleh bercakap? Dia kata, mana dia boleh bercakap, takkan aku nak tanya yang paling besar tu. So Nabi Ibrahim kata, kalau kamu dah tahu dia tak boleh bercakap, tidak ada mampu berkuasa apa-apa, so kenapa yang kamu sembah? Betul tak? Baik. So maknanya itu pembohongan yang dibenarkan, yang dibolehkan lah. Kalau kita lihat kepada makna pembohongan itu sebenarnya salah satu pembohongan yang bukan hakikat pembohongan pun, tapi lebih untuk memperlekehkan lah, memperhinakan gitu apa yang mereka sembah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan Nabi Ibrahim itu sakit. Inni sakim. Sesungguhnya aku berasa sakit. Ketika kaum dia mengajak dia keluar daripada tempat dia,
mengajak mereka pergi ke macam satu hiburan pesta begitu. Tapi Ibrahim tak nak pergi. Dia kata, inni sakim, sungguhnya aku sakit. Okay. Jadi adakah Nabi Ibrahim tu sakit yang sebenarnya? Itu persoalan dia. Hakikatnya sebenarnya Ibrahim tu tak sakit pun. Yang sakit itu dia punya hati dia tu sakit. Hati dia sakit melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya, di mana kaumnya itu menyembah berhala. Jadi jiwa dia sakit. Tak? Nampak? Okay. Kerana sakit pun macam-macam. Sakit jiwa, kan? Sakit tu, sakit kepala, sakit kaki, sakit lutut, macam sakit kan. Tapi yang masuk dengan sakit ini sakit yang tak boleh di-scan begitu, tak boleh di-scan, tapi hakikatnya sakit itu wujud, itulah hati dia sakit. Macam tu. Okey. Kemudian yang tentang perkara yang ketiga tadi, di mana kisah Nabi Ibrahim dengan isterinya Siti Sarah, kan? Yang mana Nabi Ibrahim bila ditanya oleh Raja Salim tadi, maka dia tanya, siapakah wanita ini? Maka Nabi Ibrahim kata, inni akhuki ataupun inni akhi, sungguhnya ini adalah saudaraku. Okay. Apakah maksud dengan saudaraku? Sedangkan itu isteri dia. Kenapa Nabi Ibrahim kata ini saudaraku? Kenapa dia tak kata kan hazihi zauji, ini hazihi zaujati, ini adalah merupakan isteri aku? Kenapa tak jawab macam tu? Okey. Nabi Ibrahim tak jawab itu kerana hakikat apa yang dia kata tadi, saudara itu ialah saudara seagama ataupun saudara seakidah. Bukan makna saudara yang sebagaimana kita faham. Kalau kita faham makna saudara itu seseorang yang tak boleh berkahwin dengan kita kan. Saudara contoh saudara yang rapat. Saudara rapat mana boleh kahwin kita? Kan? Saudara senasab, saudara senasab tak boleh berkahwin dengan kita kan. Itu. Jadi makna saudara itu ialah saudara seagama ataupun seakidah. Itulah jadi ketika tiga jawapan tadi seolah macam Nabi itu seorang yang pembohong. Tapi hakikatnya tidak pun. Mustahil Nabi seorang pembohong. Kalau Nabi seorang pembohong, macam mana kita nak lawa dia sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul? Betul tak? Ini hujah di kalangan orang kadang-kadang dia tak faham lah. Dia tak faham. Kerana dia baca, dia punya baca tafsiran tu kan. Dia baca sekali lalu macam tu je. Tapi hakikat sebenarnya tak tahu. Baik. Kemudian penjelasannya bahawa seorang Rasul itu apabila dia datang kepada kaumnya, dia pun berkata misalnya, aku ini Rasul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Lalu kaumnya itu bertanya kepadanya, apa dalil atau bukti kerasulan kamu? Apa dalil dan bukti kamu ni seorang Rasul? Lalu mereka menjawab, terbelahnya bukit ini. Contohlah, ini salah satu daripada mukjizat lah. Terbelahnya bukit itu merupakan salah satu daripada tanda mukjizat seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Kerana Nabi dan Rasul itu mereka digunakan mukjizat. Mukjizat adalah satu perkara yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi dan juga para Rasul. Mukjizat adalah satu benda yang tidak boleh dipelajari. Okay? Mukjizat satu benda yang tidak boleh dipelajari. Sedangkan sihir, lawan mukjizat sihir. Sihir adalah satu benda yang boleh dipelajari. Dan biasanya sihir ini diamalkan oleh orang-orang yang punya niat yang jahat. Sedangkan mukjizat satu benda kelebihan yang mencari adat, benda yang biasa digunakan para Nabi dan Rasul untuk menjadi hujah ataupun dalil kerasulan dan juga kenabian mereka. Nampak? Kerasulan dan juga kenabian mereka. Kemudian kalau sihir pula, dia hanya dalam bentuk khayalan begitu. Hakikatnya tidak berlaku. Itu dikatakan sihir. Hakikatnya tidak berlaku, tapi dia bentuk khayalan begitu. Sedangkan mukjizat satu benda yang benar-benar betul. Benar-benar betul dan jelas, luar biasa. Okey? Okey, itu antara perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Dan antara kelebihan yang ada pada Nabi, contohnya Nabi pernah membelah bulan. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqatil qamar.
Kiamat telah hampir berlaku dan bulan telah terbelah. Itu ayat dalam surah Al-Qamar. Ini dalil menyatakan bahawa pernahnya berlaku pada sejarah Islam di mana baginda Nabi sallam kan pernah membelah bulan. Nabi membelah bulan itu kerana apa? Kerana atas permintaan orang kafir sendiri yang mencabar Rasulullah sallam. Dia kata, kalau kau ya Muhammad seorang yang benar, cuba kau belah bulan. Cuba kau belah bulan kalau kau seorang benar. Maka Nabi sallam pun kan Allah Taala izinkan dia membelah bulan. Maka bulan pun terbelah. Dan bulan yang penuh ngabang tu terbelah dua. Okey. Tetapi orang kafir kata ini adalah dusta. Ini adalah merupakan sihir. Kenapa? Kerana sihir popular pada masa itu. Malahan pada zaman Nabi Musa pun sihir pun sangat popular kan. Pada zaman Nabi pun sihir pun popular juga. Begitu juga dengan kata benda-benda macam puisi-puisi kan. Kenapa Quran itu disusun yang begitu cantik dan bagus, dan susunan ayat yang begitu cantik dan bagus, mengandungi balaghah-balaghah dan sebagainya, yang memantik dia berbalaghah, makni dan sebagainya, kerana nak melawan syair-syair. Syair-syair yang banyak dipertandingkan ataupun yang diketengahkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mana syair mendapat tempat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai Quran tadi disusun begitu cantik untuk melawan syair tadi. Bila ahli-ahli penyair tadi bila tengok ayat Quran tadi, dia kata ini bukan sihir. Ini bukan sihir, dia kata, dan ini bukan syair, dia kata. Ini merupakan kalam Allah. Tetapi akan begitu tuan-tuan, ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman kepada Quran tadilah yang turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata iqtarabatis saah wa syaqqatis qamar. Kiamat telah hampir berlaku dan bulan pun telah terbelah. Jadi Allah Taala beri kelebihan kepada Nabi, dia boleh membelah bulan. Kan? Dan benda itu benar-benar berlaku, bukan khayalan. Bukan khayalan. Kalau seandainya kita mendakwa Nabi berbohong ataupun kisah Nabi membelah bulan ni berbohong, semana Nabi seorang pembohong lah. Seorang pembohong kan. Ni nak uji juga tuan-tuan, sama ada kita beriman atau tidak, atau tidak. Kerana kita lihat pada bulan itu masalah macam tak pernah pun bulan terbelah. Mustahil bulan boleh terbelah kan. Bagi orang yang tak faham lah. Kalau orang yang tak yakin, dia kata mustahil lah Muhammad boleh membelah bulan. Mustahil lah cerita ni tak boleh faham. Ini tuan-tuan nak nyatakan tentang tahap mana keimanan kita. Sama juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj kan, Nabi dibawa dalam masa satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit dan kembali semula sebelum subuh kan. Tak? Ramai yang keluar pada Islam dan murtad kerana tak percaya dengan peristiwa tersebut. Okey? Kita ingat dengan peristiwa terbelah bulan ni satu benda yang menguji tahap mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kemudian pada zaman Nabi gitu juga, pada masa bulan terbelah, untuk tunjukkan bahawa benda itu benar-benar berlaku tuan-tuan. Jadi orang-orang kafir Quraisy tadi bertanya kepada orang-orang lain yang tidak berada di tempat itu pada masa itu. Seperti orang yang pergi-pergi musafir ni kan, bila mereka balik, jadi mereka tanya dengan mereka, ada tak engkau nampak bulan terbelah? Mereka kata ada. Mereka ada. Kami ternampak bulan terbelah, kata. Kan, begitu juga orang musafir-musafir lain, mereka akan ditanya. Kan, malahan ada pula menyatakan kan, ada orang daripada India pergi ke Mekah dan mereka bertanya kepada mereka, adakah kamu nampak bulan terbelah di India? Mereka kata ada, kami nampak bulan terbelah. Nampak? Ini menunjukkan bahawa benda itu adalah benar-benar berlaku, bukan satu cerita bohong, bukan satu cerita dongeng dan sebagainya. Sampai itu nak tengoklah macam mana tahap keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik Jadi apabila kaumnya itu berkata, buktikan sebenarnya apa yang anda katakan itu. Dan Allah Ta'ala menjadikan bukit itu terbelah ketika mereka meminta bukti itu ialah untuk membenarkan dakwaan Rasulnya akan kerasulan mereka itu. Maka peri terbelahnya bukit itu adalah seolah-olah menduduki tempat atau menempati kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wazkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Baca olehmu ya Muhammad berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim di dalam Quran. Innahu sungguhnya Ibrahim itu kana siddiqan nabiyya. Dia merupakan seorang yang siddiq, orang yang benar, seorang yang nabi. Seorang nabi. Okey. Oleh itu jikalau sekiranya Rasul itu berdusta, nescaya jadilah pengkhabaran Allah Ta'ala itu pun dusta juga. Padahal dustanya Allah Ta'ala itu muhal. Apa makna muhal? Tidak diterima oleh akal. Jadi dustanya Rasul-Rasul SAW itu pun muhal, tidak boleh diterima oleh akal sama sekali. Jadi okey. Baik, yang kedua amanah. Sifat yang wajib kepada para nabi yang rasul yang seterusnya ialah sifat amanah. Apa makna amanah? Kepercayaan kan? Amin. Amin makna orang yang dipercayai. Amin juga boleh bermakna, orang kata amin ni boleh bermakna istajib, perkenankan olehmu. Okey. Jadi apakah makna amanah? Ialah kepercayaan. Iaitu sekali mereka itu melakukan segala yang tegah daripada yang haram, yang makruh, sama ada yang haram itu pada zahir atau batin, sama ada di waktu kecil sebelum dilantik menjadi nabi atau di waktu besar, dan mustahil lawannya, iaitu melakukan perkara yang tegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, nabi itu dan atau rasul bila dah dilantik menjadi nabi dan rasul, mereka dikurniakan mukjizat, kelebihan. Kalau sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, apa yang mereka dapat? Kelebihan yang mereka dapat, contohnya istilahnya dikatakan sebagai irhas. Irhas mana kelebihan-kelebihan tentu yang ada pada nabi dan rasul sebelum mereka dilantik menjadi nabi dan rasul. Okey. Baginda Nabi SAW dilantik, sebelum dilantik pun dah ada kelebihan yang ada pada baginda. Contohnya akhlak yang mulia, betul tak? Kemudian baginda seorang yang amanah. Itu sebabnya baginda dilantik menjadi orang yang menguruskan meletakkan Hajar Aswad pada tempat dia. Kalau ikut sejarah kan, ketika kota Kaabah satu hari dia runtuh disebabkan oleh banjir yang berlaku. Kemudian mereka orang kafir Quraisy membina semula Kaabah. Kemudian mereka berbalah tentang siapakah yang orang kata yang paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat dia kan. Maka akhirnya baginda dilantik kan. Panjanglah kisah tadi kan. Okey, ada lagi kelebihannya daripada Nabi, iaitulah awan sentiasa melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berhijrah ataupun bersafir berniaga bersama bapa saudaranya Abu Talib daripada Mekah menuju ke negeri Syam, kan, awan sentiasa melindungi baginda Nabi Muhammad SAW dan juga bapa saudaranya ketika mereka pergi bermusafir ke sana, kan. Kemudian Nabi juga sampai di sana, Nabi berteduh di satu pokok, bawah sepakat pokok, yang mana pokok itu hanya seorang nabi atau rasul sahaja yang akan berteduh di bawah pokok itu. Di mana Rahib Buhairah ketika melihat Nabi Muhammad SAW dia berteduh ataupun berehat di bawah pokok tadi, maka Rahib Buhairah bertanya kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib," dia kata, "adakah itu anak engkau?" "Ya, itu anak aku." Maka pada rahib dia kata, "Itu bukan anak engkau. Mustahil, kan? Dia merupakan anak engkau. Sebagaimana yang aku faham," dia kata, kan? Mustahil dia ni ayah dia masih hidup. Dia kata, mustahil dia ni ayah dia masih hidup. Kalau ikut pada apa yang aku baca dan apa yang aku faham, dia kata. Maka lalu Abu Talib pun memberitahu, dia kata, memang benar. Sesungguhnya ayahnya telah pun meninggal dunia. Ayahnya bernama Abdullah. Aku ni hanya sebagai bapa saudaranya sahaja.
Datuk dia pun Abdul Muttalib pun dah tak ada dah meninggal. So sekarang ni dia tinggal bersama dengan saya, dan dialah yang, dan saya lah yang menjaga dia. Okey. Kemudian iaitu tidak sesekali mereka itu melakukan segala yang ditegah daripada yang haram, yang makruh, sama ada yang hal haram itu zahir atau batin, sama ada waktu kecil sebelum dilantik menjadi nabi atau waktu besar. Dan mustahil lawannya iaitu melakukan perkara yang tegah oleh Allah Taala. Apakah dalil amanah? Adanya dalil amanah yakni terpelihara dan maksudnya Rasul-Rasul alaihi salatu wasallam itu pada zahir dan batinnya terpelihara daripada perkara-perkara yang haram atau yang makruh, iaitu jikalau sekiranya mereka khianat dengan melakukan kerja-kerja haram atau makruh, nescaya jadilah kita ini disuruh dengan perkara yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Nampak tak? Semaknanya kalau para Nabi dan Rasul ni khianat, tuan-tuan, sudah tentu kita pun diikut sama untuk berkhianat. Betul tak? Kerana sesuatu itu adalah berdasarkan kepada ketua dia. Kalau ketua dia khianat, maka dia pun khianat. Kalau seorang ayah khianat, maka anak pun kadang-kadang ikut khianat. Betul tak? Dia ikut dengan siapa yang dia berkawan. Kawan-kawan, kalau kawan kita khianat, kita pun akan ikut khianat sekali. Itu sebabnya berhati-hati apabila kita berkawan ataupun kita memilih seorang kawan. Kerana ditakuti nanti bila kita silap pilih kawan, akhirnya kalau kawan kita terjebak dalam benda yang tak elok, maka kita pun samalah terjebak dalam perkara yang tak elok juga. Kalau kawan kita suka menipu, kita pun ikut suka menipu. Nampak? Kalau kawan kita suka mencuri, kita pun ikut juga sama mencuri. Itu sebabnya kena berhati-hati terhadap kawan. Kerana seorang itu dilihat dengan siapa yang dia berkawan. Dan siapa dia punya, kalau ketua tu siapa ketua dia. Kalau anak murid dia perompak, maka ketua tu jadi ketua perompak. Ketua jadi ketua perompak lah. Macam tu. Kemudian tuan, padahal anggapan seperti yang anggapan bahawa kita disuruh dengan kerja-kerja haram atau makruh itu sama sekali tidak sah. Kerana Allah Ta'ala itu tidak menyuruh dengan perkara-perkara keji dan makruh. Dari itu jadi pastilah para Rasul alaihi salatu wasallam itu tidak berbuat dengan sesuka hatinya, melainkan apa yang merupakan ketaatan belaka, sama ada yang wajib ataupun yang lain. Bagaimanapun tidak termasuk sebagai yang diambil kita mengenai perkara-perkara mubah, yakni kerja yang harus dilakukan oleh para Rasul alaihi wasallam itu. Kerana kerja-kerja harus itu mereka lakukan hanya untuk menyatakan keharusan sahaja. Untuk menyatakan keharusan sahaja. Okey. Tapi kalau seandainya benda tu memang kena buat, dia kena buat, mestilah mereka sampaikan. Balighuni walau ayat, sampaikan walaupun sepatah ayat. Kan? Jadi seorang rasul ni mestilah seorang amanah. Kalau tak amanah macam mana pula? Mestilah seorang amanah. Dan kalau kita dalam organisasi pun sudah tentu kita nak lantik orang yang amanah. Sama sekali kalau contohnya dalam bab jaga duit, betul tak? Dalam bab jaga duit, bendahari kan. Bendahari ini kena amanah. Memanglah orang kata, oi, tugas bendahari ni pegang duit dia, kan? Tapi kat situ orang tengoklah sama ada kita ni amanah ataupun tidak amanah. Sesuatu benda yang disuruh kita jaga, kan? Satu benda yang disuruh kita jaga, maka wajiblah kita menjaga dia. Kalau orang yang suruh jaga tu kata, tugas kamu hanya menjaga saja, aku tak suruh kamu pakai. Semaknanya orang yang menjaga ni hanya perlu menjaga, bukan disuruh pakai. Tapi ada di kalangan manusia ni bila disuruh jaga sampai tahap dia memakai benda yang dijaga. Contohlah kereta lah. Kan? Orang seorang itu meninggalkan kereta dia pada dia kerana dia nak pergi musafir. Saya amanahkan pada Tuan supaya Tuan jaga kereta saya. Kan? Jadi bila orang tu musafir, jadi orang yang jaga kereta tadi, dia tengok, alah takkan nak jaga je dia tu. Betul tak? Takkan aku nak jaga kereta ni, kunci ada.
Apa lagi kan? Dia pun bawa lah kereta tu. Tiba-tiba apa? Belanggar. Tiba-tiba belanggar tu kan. Dah habis dah terbagai dah, hijau semua dah terbagai dah. Dah orang kata total loss, dah tak boleh nak repair lagi. Dah tak boleh nak repair tu kan. Kemudian tuan dia balik. Tentulah tuan dia marah. Dia cakap ke kau jaga kereta dia je, bukan dia suruh mandu, bukan dia suruh bawa. Yang kau pergi bawa tu mahal. Nampak? Jadi tuan ni tentu akan menyalahkan orang yang menjaga harta tadi. Jadi maknanya kalau seandainya dia kata dia amanahkan kau jaga kereta ni dan kau boleh pakai dia. Kau boleh pakai poilah mana-mana tapi jangan buat jauh. Betul tak? Maknanya kalau dia cakap macam tu, bolehlah kita pakai. Tapi dia tak ada kata pakai pun. Dia kata jaga kereta dia ni. Dia cakap macam tu je. Dia tak ada pun cakap kau boleh pakai. Kalau dia cakap boleh pakai, okeylah, dia tak cakap. So jagalah. Dan setiap orang itu adalah penjaga. Nampak? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga ataupun pemegang amanah, dan kamu akan dijaga tentang barang yang diamanahkan kepada kamu. Seorang pemimpin adalah penjaga ataupun pemegang amanah dan juga akan ditanya tentang amanah. Seorang isteri pun adalah penjaga ataupun pemegang amanah kepada harta suami dia. Kita jangan anggap hanya suami saja pemegang amanah. Isteri pun ada hak juga, mereka pun pemegang amanah juga. Apabila suami dia pergi keluar, pergi bekerja dan sebagainya, dia menjadi kewajipan pada dia untuk menjaga harta suami dia. Jangan ada harta suaminya hilang, ataupun jangan ada orang datang rumah dia tiba-tiba ambil harta suaminya tanpa izin, tanpa suami dia tahu dan sebagainya kan. Nampak? Begitu juga dengan hamba. Hamba juga menjadi pemegang amanah ataupun penjaga kepada harta said dia, kepada harta said dia. Said ini adalah orang yang memiliki hamba. Jadi hamba tidak boleh mempergunakan harta saidnya tanpa kebenaran daripada said dia. Dan mereka juga tidak boleh menjual harta saidnya tanpa kebenaran daripada said dia. Mana setiap orang adalah penjaga dan juga pemegang amanah. Apalagi kalau kita diamanahkan benda lagi besar, kan, menjaga negara, kan, menjaga negeri dan sebagainya, itu amanah lagi besar lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, dia kata iz qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Dan ingatlah dia ketika iz qala lahum, dan ingatlah dia ketika berkatalah ia bagi mereka itu akhuhum Nuh, saudara mereka itu ialah Nuh, ala tattaqun, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut. Ataupun dia kata hendaklah kamu mematuhi suruh Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini bagi kamu tu rasul yang amin, rasul yang bersifat amanah, rasul yang bersifat amanah. Baik, kemudian yang ketiga tabligh. Pemanah tabligh tuan-tuan menyampaikan, iaitu sekalian Rasul SAW dengan apa yang disuruh supaya disampaikan pada sekalian makhluknya, dan mustahil lawannya ialah kitman, menyembunyikan. Jadi mustahil para Nabi dan Rasul itu menyembunyikan kebenaran yang mereka sampaikan. Perkara-perkara yang diwahyukan pada Rasul itu terbagi pada 3. Pertama, perkara yang tidak disuruh menyampaikan kepada sekalian makhluk, bahkan tertentu kepada diri mereka sahaja. Ini pertama. Ada benda yang perkara yang tidak disuruh menyampaikan kepada sekalian makhluk, bahkan tentu pada diri mereka sahaja. Mana khususiah lah, khususiah pada diri mereka sahaja. Pertama. Yang kedua, diberi pilih Allah Ta'ala kepada mereka, maka harus bagi mereka menyampaikan kepada orang yang dikenakinya. Diberi pilih sama ada nak menyampaikan ataupun tidak. Kalau mereka nak menyampaikan, boleh mereka sampaikan kepada orang-orang yang ditentukan saja. Yang ketiga, bersih, Allah Ta'ala menyuruh kepada mereka menyampaikan.
maka disampaikan oleh mereka pada makhluk, dan tiada mereka itu sembunyi walaupun sedikit pun. Sedikit pun mereka tak sembunyi. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Wahai Rasul, sampaikan oleh kamu apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan engkau. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau kamu tak melakukan, mana kamu tidak menyampaikan. Okey, dan kita juga termasuk kena menyampaikan. Balighuni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, kan? Ini khusus pada diri kita lah. Sampaikan walaupun sepatah ayat, cubalah kita sampaikan, sama ada orang nak terima ataupun tak terima, itu bukan hak kita lah. Baik, dalil tabligh. Adapun dalil tabligh, yang ini menyampaikan para Rasul SAW segala perkara disuruh kepada mereka menyampaikan, tanpa ada apa-apa yang disembunyikan. Dalilnya ialah sekiranya dikatakan ada apa-apa mereka sembunyi dan tidak mereka sampaikan, nasihat kita ini pun disuruh untuk menyembunyikan ilmu pengetahuan. Soal menyuruh kita menyembunyikan ilmu pengetahuan itu sama sekali tidak boleh, kerana orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian itu, tetaplah para Rasul SAW tidak menyembunyikan apa-apa, dan dengan itu sambillah mereka itu bertabligh dan menyampaikan. Dan juga menyampaikan. Apalagi kalau dalam bentuk ilmu, kan? Benda ilmu-ilmu ni tak boleh disembunyikan, mesti kita sampaikan. Betul tak? Cuma ada separuh kadang-kadang dia tak nak orang kata menyampaikan sebab orang tak minta kat dia. Orang tak minta, dia pun senyaplah. Okey, itu antara ciri-ciri orang-orang soleh pun. Orang-orang kadang-kadang dia tawaduk. Dia tawaduk tu kan, maknanya dia tak nak bercakap. Dia tak nak bercakap itu bukan maknanya dia tak tahu, dia tahu. Kadang manusia pun tak minta pada dia. Bila manusia tak minta ilmu pada dia, dia pun senyaplah, tak cakap apa-apa. Kan, dia tak nak menunjuk pada orang lain. Tapi kalau kita minta pada dia ilmu, dia bagi ilmu tu. Tapi separuh daripada manusia ni tak bagi. Contohnya golongan ahli tukang-tukang sihir, kan? Tukang-tukang sihir ni, tuan-tuan, susah kalau kita nak dapatkan ilmu daripada mereka. Susah. Okey, berbanding dengan para ulama. Para ulama mereka memang suka mencurahkan ilmu dia kepada orang lain. Tapi orang golongan ahli sihir ni, tuan-tuan bomoh dan sebagainya, mereka biasanya menyembunyikan ilmu mereka. Nampak? Dia tak nak share ilmu tu pada orang lain. Sebab kalau di-share kan, habislah. Habislah. Tak dapat lah dia nak tak dapat je makan lah. Tak dapat je makan lah. Dia share tuan. Buat pula buka bisnes pula lah. Macam tu. Betul tak? Dia tak nak share. Susah kadang kita tak dapat. Okay, itu sebabnya kadang-kadang bila mati seseorang, kata ahli nujum ke bomoh, dia tidak ada pengganti dia. Pengganti tidak ada. Sebab apa? Dia tak nak share ilmu tu pada orang lain. Satu lagi, kadang-kadang ilmu dia tu pun kadang-kadang tak betul, kan? Tak betul ilmu tu. Itu sebabnya dia malas nak share orang lain. Tapi kalau ilmu tu satu ilmu yang betul, kan? Apa kita nak share? Apa kita nak sembunyikan? Sudah tentu kita akan nak share, kongsi kepada orang lain, supaya ilmu tadi diberi manfaat kepada orang lain. Nampak? Orang lain lagi ramai yang dapat manfaat kalau seandainya ilmu itu boleh dikongsikan kepada orang lain. Tak. Ini tidak, ilmu tu dah disembunyikan aja. Mana kalau ada orang sakit, semuanya akan pergi ke cari tempat dia. Orang tidak akan cari orang lain, betul tak? Betul tak ni? Kan? Baik, seterusnya yang keempat, nanti insya-Allah akan datang kita masuk fatanah. Fatanah maksudnya bijaksana. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi madhum. Baik, ada pertanyaan daripada jemaah? Ada tak? Tak ada?
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا ونتقبل رزقا حلالا مباركا كثيرا وسعنا فتى علمنا ولنا قلوبنا بنور معرفتك وعارفين اللهم فكنا في دين اللهم فكنا في دين اللهم اجمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.